Seterusnya, terdapat 4 jenis format untuk perenggan. Pertama, Align Text Left. 2. Center. 3. Align Text Right. Dan yang keempat, Justify. Kebiasaannya, ia digunakan untuk mengemaskini perenggan supaya kelihatan lebih kemas, menarik dan mudah untuk dibaca. Seterusnya ialah format teks menggunakan cara yang pertama, iaitu Align Text Left. Align Text Left digunakan untuk memformat teks ke sebelah kiri. Cara untuk menggunakan Align Text Left ialah highlight semua teks yang ditaip, selepas itu klik Align Text Left di Home Toolbar. Selain itu, cara yang paling mudah dan singkat ialah highlight semua teks yang ditaip, selepas itu tekan Ctrl L pada keyboard. Seterusnya ialah format teks menggunakan cara yang kedua, iaitu Center. Center digunakan untuk memastikan teks yang ditulis berada di tengah. Cara untuk menggunakan format teks Center ialah highlight semua teks yang ditaip, kemudian klik Center di Home Toolbar. Cara yang paling mudah dan singkat ialah highlight semua teks yang ditaip, kemudian tekan Ctrl E pada keyboard. Seterusnya, yang ketiga, format teks menggunakan Align Text Right. Align Text Right digunakan untuk memastikan atau memformat teks ke sebelah kanan. Cara untuk menggunakan format teks Align Text Right ialah highlight semua teks yang ditaip, selepas itu klik Align Text Right di Home Toolbar. Cara mudah untuk memformat teks ke kanan ialah highlight semua teks yang ditaip, kemudian tekan Ctrl R pada keyboard. Cara yang terakhir menggunakan Justify. Justify digunakan untuk memformat teks supaya margin kelihatan sejajar kedua-dua kiri dan kanan serta menambah ruang tambahan. Ini akan menyebabkan halaman yang ditaip kelihatan bersih di kiri dan kanan. Cara untuk menggunakan format teks Justify ialah highlight teks yang ditaip, kemudian klik Justify di Home Toolbar. Cara yang mudah dan singkat pula ialah highlight semua teks yang ditaip, kemudian tekan Ctrl J pada keyboard. Cara penggunaan kolom. Kolom digunakan untuk membahagi teks yang ditaip supaya halaman yang ditaip menjadi sedikit dan pembaca mudah untuk membaca teks yang ditaip. Cara untuk menggunakan aplikasi kolom ini ialah klik Page Layout di toolbar, seterusnya klik kolom. Pilih berapa kolom yang diinginkan seperti 1, 2 dan 3 kolom. Jika ingin kolom yang lebih, klik More Column dan tulis berapa kolom yang diperlukan. Seterusnya, penggunaan bullet. Penggunaan bullet dalam ayat sering digunakan untuk menulis ayat dalam bentuk point dan memberikan contoh. Pada mulanya, pengguna akan menaip satu jenis ayat. Pilih Home dan klik bullet. Pengguna boleh memilih jenis bullet di dalam bullet library atau define new bullet bagi memilih jenis lain. Penggunaan bullet mampu memudahkan pembacaan setiap jenis ayat dalam apa jua dokumen. Seterusnya, cara menggunakan numbering. Penggunaan numbering dalam ayat sering digunakan untuk menulis ayat dalam bentuk yang ringkas dan mudah difahami, dan apabila ingin membuat soalan. Pada mulanya, pengguna harus menaip teks, kemudian teks tersebut harus di-highlight. Seterusnya, pilih Home dan klik Numbering. Pengguna boleh memilih jenis numbering, iaitu number biasa atau number Roman. Jika pengguna ingin menukar format number, klik Define New Number Format. Jika pengguna ingin set number, klik Set Numbering Value untuk set number yang ingin digunakan dalam teks. Selepas itu,
Cara menggunakan border. Penggunaan border sering digunakan dalam Microsoft Word 2007. Cara penggunaannya ialah pilih toolbar, page layout dan klik page border. Akan keluar box border and shading. Pemilihan border melalui setting, style, color, width, preview dan apply to. Setelah pemilihan dibuat, tekan OK untuk memasukkan border tersebut. Seterusnya, shading. Shading digunakan untuk menjadikan page background mempunyai warna. Warna dipilih mengikut cita rasa pengguna. Cara untuk menggunakan shading ialah pilih page layout dan klik page border. Akan keluar box border and shading. Pilih shading. Dalam menu shading terdapat fill untuk memilih warna, style, penggunaan jenis shading, preview, melihat hasil yang akan diterima dan apply to digunakan ke atas paragraf. Selepas pemilihan selesai, tekan OK. Yang terakhir, menunjukkan penggunaan table. Pilih insert, klik table. Pengguna boleh pilih berapa row dan kolom yang diinginkan dalam table tersebut. Selepas table dimasukkan, pengguna boleh memilih table style yang diinginkan. Tabel yang telah dimasukkan boleh dipadamkan dengan menggunakan eraser dan melukis semula tabel dengan memilih draw table. Tabel sering digunakan untuk membanding suatu perkara, membuat senarai nama dan membuat isi kandungan. Untuk memasukkan shape pula ialah pilih insert, klik shape. Terdapat pelbagai jenis shape seperti lines, basic shape, block arrow, flowchart, callouts dan star and banner. Pengguna juga boleh menghasilkan shape yang baru melalui new drawing canvas. Penggunaan shape dapat menarik minat pembaca. Shape yang digunakan selalunya bersesuaian dengan situasi yang digunakan. Contoh, perbualan individu akan menggunakan shape dan jenis callouts. Penggunaan picture merupakan satu tarikan image yang digunakan dalam dokumen tersebut. Cara untuk memasukkan picture ialah pilih insert, klik picture. Akan keluar box insert picture dan kita boleh memilih lokasi image yang ingin digunakan. Setelah pilih, tekan insert untuk melihat hasilnya. Picture tersebut boleh diubah melalui picture style seperti picture shape, picture border dan picture effect. Cara memasukkan page number. Pilih insert, klik page number. Anda akan lihat menu bagi page number. Anda boleh pilih top of page atau bottom of page. Di situ, anda masih lagi boleh memilih untuk meletak kedudukan page number di tengah, kanan atau kiri. Seterusnya, untuk mengatur format muka surat, pilih insert, klik page number dan klik format page number. Header digunakan untuk membuat cetakan atau informasi di atas. Header ini akan keluar pada setiap muka surat. Klik pada menu, insert dan klik header. Anda akan lihat pelbagai jenis header. Anda boleh pilih yang bersesuaian. Seterusnya, penggunaan footer.
Penggunaan footer sama seperti header, iaitu untuk membuat cetakan atau informasi di bahagian bawah. Pilih menu Insert dan klik pada footer. Sama seperti header, terdapat pelbagai jenis footer dan anda boleh pilih yang bersesuaian.